Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sambung lagi mudzakarah kitab Matan Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah dan telah kita sampai pada fidyah dalam puasa. Fidyah dalam puasa. Okey, fidyah dalam puasa ni ada kala berserta dengan qada, dengan makna seseorang tu kena qada puasa yang dia tinggal, dalam masa yang sama kena bayar fidyah. Ada kala dia kena bayar fidyah sahaja dan tak perlu qada. Jadi ada dua golongan. Okey, matan sebut apa dia? Wa yajibu muddun min ghalibi qutil baladi wa yusrafu ila al-fuqara aw al-masakin li kulli yawmin yukhraju min tarikati man mata wa alayhi shawmun min ramadana aw ghairihi wa tamakkana min al-qada أو تعدى بفطره أو يصوم عنه قريبه أو من أذن له الوارث أو الميت. Okay, wajib satu mud. Ni nak terang fidyah dah ni. Wajib satu mud daripada makanan asasi yang biasa dimakan di satu tempat. Mudun min ghalibi qutil balad, satu mud daripada ghalib kebiasaan makanan asasi di satu tempat. Nisbah kepada setahun. Contoh di Malaysia setahun ni rakyat Malaysia banyak makan apa? Makan nasi. Jadi makanan asasi qut, iaitu makanan yang membina tubuh badan, membina body di Malaysia ialah beras. Jadi kita kena keluarkan satu cupok beras. Cupok ni satu ni. Cukup apa tu orang panggil ni? Sebesar apa ni? Ni satu cupok dah ni. Tak. Nama apa tak tahu. Lebih kurang dalam 100 gram, 500 gram lebih gitu Okey. Jadi itu mud. Wa yajibu muddun min ghalibi qutil balad. Wajib satu mud daripada kebiasaan makanan asasi di satu tempat. Nak bagi kat siapa mud ni? Wa yusrafu ilal fuqara awil masakin. Satu mud tu kita bagi kepada orang fakir ataupun orang miskin. Tak boleh kita nak bagi selain daripada dua golongan ni. Kita nak bagi orang yang berhutang, kita nak bagi orang yang berperang fi sabilillah, kita nak bagi orang yang apa lagi? Ar-riqab. Tak, hamba mukatab, tak boleh. Mud dalam puasa ini, fidyah dalam puasa ini kena bagi sama ada miskin ataupun fakir. Lepas tu nak bagi satu mud tu mesti seorang. Tak boleh satu mud tu kita bahagi dua orang, tak boleh. Satu mud seorang. Tapi kalau kita nak bagi dua mud kepada seorang boleh. Yang tak boleh satu mud untuk dua orang, tak boleh. Tapi kalau kita kena bayar dalam 5 mud, 5 mud tu kita nak bagi kat seorang boleh, tak ada masalah. Tak. Kita nak bagi 10 mud kat seorang tak ada masalah. Dekat seorang tak ada masalah. Yang tak boleh satu mud dipecah dua, tak boleh. Okey. Selesai kat situ. Wa yajibul muddu likulli yaumin. Setiap hari kena keluar satu mud. Sebab apa? Sebab setiap hari puasa tu dianggap sebagai satu ibadah yang mustaqillah, yang berasingan. Jadi kalau orang tu tak puasa hari ni, kena keluar satu mud untuk hari ni. Tak puasa esok, kena keluarkan satu mud untuk hari esok. Tak puasa lusa, kena keluarkan satu mud untuk hari lusa. Begitu. Sebabnya hari ni, esok, lusa itu ibadah yang berasingan. Ibadah yang berasingan. Tidak dianggap sebagai 3 hari puasa tu satu, tak. 3 tu dianggap 3, bukan satu. Jadi bila 3, kena keluar 3 fidyah lah. Okey. Dalam syarah Bishr al-Karim, dia buat turuk. Buat turuk. 3 turuk. 3 turuk, 3 jalan yang mewajibkan fidyah.
Yang pertama ialah fawatu nafsus saum. Terlepasnya, luputnya puasa itu sendiri. Itu yang pertama, wajib fidyah. Yang kedua, mana yang kedua? Bifawati fadilatil waqti. Wajib bayar fidyah disebabkan luputnya fadilat waktu, iaitu fadilat bulan Ramadan. Itu dua. Yang ketiga ialah takhirul qada. Seseorang itu melambatkan qada Ramadan yang dia tinggal. Itu disebut dalam syarah. Kita follow syarah lah. Kita follow apa yang disebut dalam Basyarul Karim. Jadi fidyah wajib ke atas seseorang disebabkan salah satu daripada tiga cara. Yang pertama ialah luputnya nafsus saum, iaitu luputnya puasa itu sendiri. Luputnya puasa itu sendiri. Apa makna luput puasa itu sendiri? Maksud luputnya puasa itu sendiri maknanya dia tu dah tak boleh nak qada dah puasa tu. Oleh sebab dia dah mati. Dia ada tinggal puasa, lepas tu dia mati sebelum sempat qada. Okey. Jadi dia boleh qada tak puasa tu lepas dia mati? Tak boleh dah. Jadi terluput nafsus saum. Nafsu as-saum. Okey. Fahina idzin yukhraju min tarikati man mata wa alayhi saumun min ramadana aw ghairihi wa tamakkana min al-qada aw ta'adda bi fitrih. Kita baca dulu apa yang disebut dalam matan, lepas ni kita akan buat kesimpulan bagi perbahasan yang pertama ni. Dikeluarkan daripada peninggalan mereka yang mati, sedangkan ke atas si mati tu puasa wajib yang dia belum qada, sama ada puasa Ramadan, min Ramadan ataupun selain daripada Ramadan, au ghairihi ka nazar, contoh nazar ataupun kafarah. Wa tamakkana min al-qada, sedangkan dia mampu untuk qada, itu golongan pertama. Golongan pertama. Apa golongan pertama ni? Dia ada tinggal puasa? Tak. Lepas tu dia sempat untuk qada. Contohnya 2 Syawal, 3 Syawal, 4 Syawal, habis bulan Syawal, dalam keadaan dia sihat dan dia boleh qada, tapi dia tak qada. Habis bulan Syawal tu masuk Syawal, Zulqa'dah, awal Zulqa'dah, 1 Zulqa'dah dia mati. Jadi ada dalam sebulan lah, lebih kurang bulan Syawal tu dia boleh qada, tapi dia tak nak qada, qada. Ketika itu kita sebut, kalau dia tinggal sehari puasa dan tak sempat dia qada disebabkan dia takhir untuk qada, dia sengaja lambatkan qada, ketika itu wajib baginya bayar fidyah sehari 1 mud, 1 cupak. Ataupun dia nazar, lepas tu dia tak puasa nazar yang dia nazarkan itu. Sepatutnya dia kena qada, dia tak qada, tangguh sedangkan dia mampu untuk puasa, lepas tu dia mati. Maka dia kena bayar 1 mud, kena bayar 1 fidyah bagi setiap hari yang dinazarkan dan dia tidak puasa dan dia tidak qada. Okey, nak keluarkan daripada mana 1 fidyah tu? Min tarikati man mata, daripada peninggalan harta si mati tu. Bukan harta orang lain, ambil harta dia juga. Cumanya nak ambil harta dia itu untuk bayar kepada fakir miskin, 1 cupak tu, tak selepas daripada mu'anit tajhizihi, selepas diuruskan si mayat tu. Mana beli dulu
keperluan kain kafan, upah untuk gali kubur, upah untuk orang mandikan apa semua tu dah selesai dah. Ada duit lebih, duit lebih tu diambil untuk bagi kepada fakir dan miskin sebagai melunaskan hutang fidyah yang ada di atas bahu si mayat. Itu yang pertama. Yukhraju min tarikati man mata wa alayhi shaumun min Ramadan aw ghairihi wa tamakkana min al-qada' wa lam yaqdi. Okey. Au ta'adda bi fitrih, ataupun seseorang itu sengaja berbuka. Bila sebut begitu, maka yang tadi, yang mula-mula tadi tu, sama ada sengaja, yang mula-mula tadi tu dia tinggalkan puasa secara tidak sengaja kerana uzur. Contoh, dia tidak puasa Ramadan sehari sebab uzur, sakit, dia berbuka, ataupun sebab safar. Tak. Masuk Syawal, dia boleh qada, dia tak qada sampai satu Qadah dia mati. Tak, ketika itu kita sebut wajib setiap hari yang ditinggalkan dan dia tidak qada, kena bayar satu cupak. Okey, kalau dia tak sempat nak qada, sekira-kira tidak ada waktu untuk dia qada, dia tinggal, contoh kita ambil sehari, sehari dia tinggal Ramadan, masuk 2 Syawal dia mati. Bila masuk 2 Syawal tak ada waktu dia nak qada, sebab satu Syawal tak boleh qada, haram puasa hari tu. Nak qada 2 Syawal tak boleh sebab dah mati. Ketika itu tak wajib apa-apa, tak wajib bayar fidyah. Tak wajib apa? Tak wajib bayar fidyah. Jadi kalau ditinggalkan dengan tidak sengaja puasa, maka kita ada 2 perincian. Pertama, seseorang tu sempat untuk qada tapi tak qada sampailah dia mati. Ketika itu kena bayar fidyah. Yang kedua, dia tinggal puasa dan dia mati dalam keadaan tidak ada waktu untuk dia qada. Macam contoh kita bagi tadi, dia mati pada 2 Syawal, maka ketika itu tak wajib dia qada. Tak wajib dia tak wajib dia qada pula dah. Tak wajib dia bayar fidyah. Tak wajib dikeluarkan fidyah bagi pihak dia. Tak. Yang kedua ni, au ta'adda bi fitrih, ataupun sengaja berbuka. Sengaja berbuka. Zaid sengaja tak puasa. Sengaja apa? Sengaja tidak puasa. Okay, ketika itu kita sebut sama ada Zaid ni ada waktu untuk qada. Contohnya, selepas 1 Syawal dia hidup dan sehat, 1 Zulqa'dah baru dia mati. Jadi ada sebulan dia qada tapi dia tak nak qada. Tak. Okey, ataupun dia tak sempat untuk qada, tidak ada waktu untuk qada. Dia mati pada 2 Syawal, jadi tidak ada waktu untuk dia qada. Ala kilal halain, dia kena bayar fidyah. Dia kena bayar fidyah. Sebab apa? Li'annahu ta'adda bi fitrihi, kerana dia sengaja berbuka tanpa uzur. Boleh. Jadi kalau berbuka dengan uzur ada 2 perincian. Kalau berbuka tanpa uzur, tak, berbuka sengaja tanpa uzur, tidak ada perincian. Kita sebut mutlaqan wajib bayar fidyah. Wajib bayar fidyah. Malah orang yang sengaja berbuka ni, dia dapat beberapa dosa. Pertama, dosa sebab dia sengaja berbuka. Malah nak puasa buka, berdosa. Yang kedua, berdosa sebab dia takhirkan qada. 2 Syawal tak puasa lagi, 3 Syawal tak puasa qada lagi, 4 Syawal tak puasa qada lagi, berdosa. Tak, jadi setiap hari dia berdosa sampai dia mati. Tu. Boleh. Tu. Okey. Kita baca matan. Yukhraju min tarikati man mata wa alayhi shaumun min Ramadan aw ghairihi wa tamakkana min al-qada aw ta'adda bi fitrih. Dalam matan sebut apa? Yukhraju min tarikati man mat. Dikeluarkan daripada harta peninggalan orang yang mati dan ke atasnya puasa. Tak. Jadi bila disebut min tarikati man mat, terkeluar daripadanya tarikah ajnabi, orang asing. Jadi
fidyah mesti dibayar daripada duit peninggalan si mati. Tak boleh. Tak, orang asing keluarkan fidyah bagi pihak dia, tak boleh orang asing. Tak boleh. Okay. Bila kita sebut tak boleh bagi orang asing, maka kalau orang tidak asing boleh. Contoh ahli waris. Ahli waris nak keluarkan fidyah bagi pihak si mati guna duit ahli waris sendiri, boleh, tak ada masalah. Dan tidak gunakan duit si mati, boleh. Malah bukan sekadar waris. Kaum kerabat yang bukan waris pun boleh keluarkan fidyah untuk si mati. Waris yang akan dapat harta pusaka lah daripada harta daripada si mati. Kalau kaum kerabat yang bukan waris, maknanya dia ada pertalian juga dengan si mati tapi tidak dapat harta pusaka disebabkan si mati tu meninggal. Tak. Juga boleh bagi kaum kerabat yang bukan ahli waris, tak bayarkan fidyah untuk si mati. Yang tak boleh ajnabi yang bukan waris dan juga bukan qarib bagi si mati. Kenapa kita sebut ahli waris? Dan juga kaum kerabat bagi si mati yang walaupun bukan ahli waris boleh untuk bayarkan fidyah bagi si mati. Kerana nanti kita akan sebut qarib ghairu waris itu boleh cover puasa. Kawan tu tinggal 2 hari puasa. Qarib yang ghairu waris tu boleh cover puasa 2 hari, boleh tolong puasakan untuk dia. Jadinya bila dah boleh puasa untuk dia, mentelah lagi kalau nak sekadar it'am, bayar fidyah. Okey. Selesai kat situ. Okey. Wal jadidu, baca dalam Busharul Karim, wal jadidu tahattumul it'am anil mayit wa man'i wa man'u as-shaum li'annahu ibadatun badaniyah wa hiya la tadkhuluha an-niyabatu wa awwalul al-ahaditsa bis-siyam ala badanihi wa huwa al-it'am. Pendapat baru Imam Syafi'i, iaitu pendapat beliau ketika mana masuk Mesir, ialah tahattumul it'am, hanya boleh bagi makan, iaitu hanya boleh bayar fidyah bagi si mati, dan tak boleh nak cover puasa si mati yang si mati tinggal tu dengan kita tolong puasa untuk dia, tak boleh. Hanya boleh apa? Hanya boleh it'am sahaja, bayar fidyah sahaja. Kerana apa? Kerana puasa ni ibadah yang berkait dengan badan. Dan ibadah yang badaniyah ni tak boleh masuk padanya ganti. Tak, sebab tu kita tak boleh nak minta orang ganti semayang untuk kita. Kita hari tu malas semayang Zuhur, tak, kita pun suruh kawan kita, Zaid, tolong semayang 2 rakaat untuk aku hari ni subuh. Aku rasa tak semangat hari ni. Sedih. Tak, dia tidur, suruh orang lain ganti, tak boleh. Tak, ataupun asar dia cepat nak pergi main futsal ke lagu mana, dia suruh kawan dia ganti. Dia duduk kat futsal dah, tak boleh, kena semayang dulu boleh pergi main. Jadi ibadah badaniyah tidak masuk padanya ganti. Okey. Lepas tu hadis-hadis yang menunjukkan, yang memberi faham boleh kita puasa bagi mereka ataupun bagi kaum kerabat kita yang mati yang meninggalkan puasa. Tak, hadis tu ditakwilkan lah. Maksud kita puasa untuk dia tu maknanya kita bayar fidyah yang merupakan badal bagi puasa. Begitu. Boleh. Kena tengok kitab kalau tidak jadi selagu sikit nak faham apa yang saya syarahkan ni. Tu jadi sebut tahattumul it'am anil mayit wa man'u as-shaum. Okey, qadim pula. Qadim yang disebut dalam matan. Jadi apa yang dalam matan itu yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, walaupun pendapat qadim. Ini satu pendapat daripada 17 pendapat qadim yang dianggap sebagai muktamad dalam mazhab Syafi'i. Sebab kuat pada sudut
dalil. Dan saya ulang banyak kali dah, ini hujah kepada kita sebagai orang yang bermazhab. Kita bukan ikut syakhs, kita bukan ikut Imam Syafi'i seketul lagu tu, tak. Kita ikut dalil. Ni 17 masalah ni. Ulama Syafi'iyah selepas daripada zaman Imam Syafi'i datang tengok belek semua, kaji dalil, mengatakan pendapat lama Imam Syafi'i walaupun ditinggal oleh Imam Syafi'i lebih kuat dalilnya. Jadi 17 pendapat ni kita ikut pendapat lama Imam Syafi'i walaupun Imam Syafi'i dah tinggal. Jadi adakah kita ni ta'assub kepada Imam Syafi'i? Tidak, kita ni ta'assub kepada dalil. Boleh? Sebab Wahabi dia tak faham dia ni. Dia tak faham, dia kata kita ni ikut membuta tuli kepada Imamul Mazhab. Tidak. Tidak sama sekali. Okey. Sebab Imam Syafi'i bukan Nabi sampai kita kena ikut membuta tuli tu. Semua benda yang Nabi suruh kita ikut, tak? Tak. Jadi kalau dikaji selepas itu ada ulama Syafi'iyah mengatakan dalil pendapat qadim dia kuat, maka kita ikut atas sebab dalil. Tak? Sebab tu sumber perundangan Islam, Al-Quran, Sunnah, Qiyas, Ijma', ada sebut Imam Syafi'i atau Imam Malik? Tak ada. Jadi memang betul kita ni ikut Imam Syafi'i, tapi ikut qawaid Imam Syafi'i, ikut dalil yang dibawa oleh Imam Syafi'i. Ikut cara berhujjah Imam Syafi'i. Yang Imam Syafi'i berhujjah, berqawaid semua tu ada dalil daripada Quran dan Sunnah. Jadi akhir sekali kita memang berbalik kepada Quran dan Sunnah juga. Bukan kita ikut Imam Syafi'i semata-mata begitu, tak. Yang mana kalaulah Imam Syafi'i itu tidak ada karang Ar-Risalah, tidak ada Al-Um, tidak mengaji, tidak apa, ada orang nak ikut dia? Tak ada. Boleh. Bukan sebab nama dia Syafi'i maka kita ikut, tak. Disebabkan qawaid yang dia bawa, kitab yang dia karang, lepas tu waraknya lagi apa semua tu, sebab tu kita ikut. Okey. Jadi pendapat qadim disebut dalam matan wa huwal mu'tamad aw yasumu anhu qaribuhu aw man adhina lahul warithu awil mayyit. Okey. Jadi kesimpulannya, kalau orang tu mati, dia meninggalkan puasa, yang belum sempat dia qada, berdasarkan tafsir yang telah kita bincangkan, maka boleh bagi kaum kerabat yang dah baligh, sama ada kaum kerabat tu ahli waris ataupun tidak, sama ada asabah ataupun tidak, sama ada mendapat izin daripada si mati ataupun tidak, boleh boleh puasa bagi pihak si mati. Jadi si mati tu tinggal sehari puasa. Tak. Kita yang merupakan ahli waris ataupun bukan ahli waris, tak. Sama ada dapat izin daripada si mati ataupun tidak dapat izin daripada si mati, kita boleh puasa bagi pihak dia. Bila kita puasa, maka tak wajib dah bayar fidyah. Bila kita bayar fidyah, tak wajib dah untuk kita puasa. Jadi diberi dua pilihan. Itu pendapat qadim. Dua pilihan. Pertama, nak it'am atau kamu puasa untuk dia. Dua pilihan. Adapun pendapat jadid, it'am sahaja, bayar fidyah sahaja. Aw yasumu anhu qaribuhu aw man adhina lahu al-warithu awil mayyit. Jadi yang nak puasa untuk si mati itu, sama ada kaum kerabat si mati yang dah baligh, ataupun siapa-siapa yang diizinkan oleh ahli waris ataupun oleh si mati. Tu. Jadi siapa yang nak puasa, sama ada kaum kerabat si mati sendiri ataupun orang yang diizinkan oleh kaum kerabat si mati. Contohnya mak si mati, kakak si mati, tak izinkan kita sebagai anak murid kepada si mati untuk puasa bagi pihak si mati, maka kita boleh puasa untuk dia. Ataupun awil mayit, ataupun kita dapat izin daripada si mati itu sendiri. Dia bagi tahu kita sebelum dia mati,
aku izinkan kamu untuk puasa bagi pihak aku. Dia beritahulah dia ada tinggal puasa 5 hari ke 6 hari, maka kita puasa untuk pihak dia. Bila kita dah puasa, maka tak wajib bayar kafarah, bayar fidyah. Okey. Boleh Jadi kesimpulan, siapa yang nak puasa untuk si mati, sama ada kaum kerabat. Kaum kerabat tu sama ada ahli waris ataupun tidak, sama ada asabah ataupun tidak, sama ada waliul mal ataupun tidak, sama ada dapat izin daripada si mati ataupun tidak. Okey. Ataupun orang asing. Kalau orang asing nak puasa bagi pihak si mati, mesti dapat izin daripada ahli waris ataupun daripada si mati sendiri. Okey, kalau kaum kerabat tu ramai, boleh bagi-bagi puasa. Contoh si mati tinggal 10 hari. Kaum kerabat ada 10 orang. Jadi semua pakat hari Senin kita pakat puasa mereka. Tak? Lepas tu buka sama-sama. Jadi 10 orang puasa untuk 10 hari, boleh? 10 orang puasa untuk ganti 10 hari yang si mati tinggal. Walaupun mereka puasa pada hari yang sama, hari yang satu, iaitu hari Senin contohnya. Tak? Walaupun hari yang dipuasakan itu sehari, tapi disebabkan 10 orang puasa dah cover 10 hari yang ditinggalkan oleh si mayat. Okey. Kalau salah satu kaum kerabat puasa tanpa izin daripada kaum kerabat yang lain, boleh, tidak ada masalah. Sebab dia kaum kerabat. Jadi kaum kerabat nak puasa tak boleh, walaupun tidak dapat izin daripada si mayat, walaupun tidak dapat izin daripada kaum kerabat yang lain, boleh, tidak ada masalah sebab dia kaum kerabat. Tapi kalau orang asing mesti dapat izin daripada ahli waris ataupun si mati. Wa'lam anna tarikata marhunatun, disebut dalam kitab ni. Ketahuilah harta peninggalan tu marhunah, digadai. Maknanya ada hak untuk dikeluarkan fidyah, untuk dikeluarkan kafarah. Tu. Faham tak? Maksudnya bila seseorang tu mati, harta pusaka tu tak, lepas kita uruskan si mayat, kita bayar dulu hutang si mati. Hutang si mati sama ada hutang orang ataupun hutang orang Ta'ala lah, fidyah ni. Tu lepas keluarkan hutang apa semua tu, barulah kita nak agihkan kepada ahli waris. Tu maksud dia. Okay, orang asing kalau nak tolong bayar fidyah ataupun nak puasa bagi pihak si mati, tak mesti dapat izin daripada si mati ataupun daripada ahli waris. Kalau tidak, maka tidak sah fidyah yang dikeluarkan oleh orang asing, dan juga tidak sah puasa yang dikerjakan oleh orang asing. Tidak sah puasa untuk ganti puasa si mati lah, untuk cover puasa si mati yang si mati tinggal. Okey. Walau mata wa alaihi salatun aw i'tikafun fala qada anhu wala fidyah. Kalau orang tu mati, mana-mana manusia mati, sedangkan dia ada tinggal solat ataupun i'tikaf nazar, adakah wajib kaum kerabat dia tolong qada solat dia, i'tikaf dia? Ataupun kalau tak kena qada pun kena bayar fidyah? Tidak. Qada pun tak wajib, fidyah pun tak wajib. Kaum kerabat cover ataupun gantikan ataupun bayar bagi pihak si mati. Yang kena keluarkan fidyah ataupun boleh kita gantikan puasa itu khusus untuk buat puasa sahaja. Kalau sembahyang iktikaf tak ada. Wala yasihu as-sawm an hayyin walau haraman ittifaqan. Ni masalah apa ni? Masalah kalau kita nak ganti puasa orang lain sedangkan orang lain tu masih hidup, tak boleh. Dia masih hidup, tak, walaupun dia sakit tua, memang tak boleh puasa. Jadi kita puasa untuk dia. Sebab dia tak boleh puasa. Sedangkan dia masih hidup, tak boleh. Kita nak ganti puasa untuk dia, mesti dia mati dulu. Tak. Berbeza kalau haji. Haji kalau dah sampai tahap maghdub, tak, kita boleh buat haji badan untuk dia walaupun dia sedang hidup. Tapi kalau puasa, solat, kalau apa tadi?
puasa, kalau dia orang tua tu masih hidup, kita tak boleh nak puasa untuk dia. Ittifaqan. Okay, Imam Qaffal menghikayatkan satu pendapat daripada sebahagian daripada ashab Imam Syafi'i, annahu yut'am an kulli salatin muddan. Kita boleh juga cover satu mud bagi setiap satu solat yang ditinggalkan. Contoh aja kita mati tinggal 5 solat, kita bayar 5 mud. Ada pendapat kata boleh. Dan dihikayatkan daripada mazhab qadim, wajib ke atas wali untuk sembahyang qada bagi pihak si mati. Si mati, matilah. Tak, ada orang mati, wali bagi si mati tu kena sembahyang, wajib sembahyang qada balik sembahyang yang telah ditinggalkan oleh si mati. Cuma ni bukan muktamad lah. Bukan muktamad. Tapi dilakukan juga oleh Imam Subki. Imam Subki qada sembahyang untuk sebahagian daripada kaum kerabat dia yang ada tinggal sembahyang. Okey. Lepas tu bawah tu sikit ada perbahasan mengenai pahala ibadat. Kalau kita hadiahkan kepada orang lain sampai ke tidak, boleh bacalah. Suruh Wahabi baca. Suruh Salafi baca. Okay, wa yajibul muddu aidan ala man la yaqdiru ala as-sawmi li haramin aw maradin la yurja buruhu. Wajib juga keluarkan satu mud ala man la yaqdir, ke atas orang yang tidak mampu untuk puasa. Puasa wajib lah, sama ada puasa Ramadan ataupun selain daripada Ramadan. Dia tak mampu nak puasa, boleh jadi sebab liharamin, sebab tua sangat dah, doktor kata tak boleh puasa. Kalau puasa menyebabkan mubihut tayammum, mati ke, hilang manfaat tubuh badan ke, tak. Ataupun sebab maradil la yurja buruhu, sebab sakit yang tidak ada harapan sembuh. Jadi dia tak boleh puasa. Kalau puasa juga menyebabkan mubihut tayammum, ataupun menyebabkan masyaqqah syadidah la tuhtamal adatan. Tak. Maka ketika itu golongan-golongan ini boleh membayar fidyah dan tak wajib puasa. Wal fidyatu huna wajibatun ibtida'an la badala an shaum. Fidyah kat sini wajib ibtida'an, dengan makna khitab yang ditujukan kepada golongan ini, iaitu golongan yang tak mampu puasa sebab tua sangat, tak, ataupun ada sakit-sakit kronik yang tidak ada harapan sembuh, doktor tak bagi puasa. Tak, yang wajib kat atas kamu ialah bayar fidyah, bukan puasa. Daripada awal lagi kewajipan kamu ialah bayar fidyah, bukan puasa. Sebab tu kalau puak-puak ni tiba-tiba sembuh daripada sakit yang doktor sebut penyakit ni memang tak ada harapan sembuh, tapi karamah lagu mana tiba-tiba sembuh pula selepas setahun 2 tahun, adakah puasa yang dia tinggal dulu yang dia bayar fidyah tu dia wajib qada? Tak perlu. Sebab apa? Sebab kewajipan dia ketika itu adalah bayar fidyah, dan telah dia bayar fidyah, selesai dah, bukan wajib puasa. Berbeza kalau kita wajib puasa, kita tinggal, maka kita kena qada. Sebab apa qada? Sebab wajib puasa. Sebab kita wajib puasa. Bila wajib puasa, maka farak, cabang daripada kewajipan puasa tu kena qada. Orang ni tak wajib puasa pun wajib kat atas dia bayar fidyah, jadi tidak perlu qada walaupun mampu selepas itu. Tu boleh. Tu maksud wal fidyatu huna wajibatun ibtida'an la badalan anis shaum, bukan ganti kepada puasa. Okay, walau qadara ala shaum qabla ikhrajil fidyah, kalau dia mampu untuk puasa sebelum bayar fidyah. Contoh orang tua tadi tu, memang tak boleh puasa dah. Jadi dia pun tak puasa. Okay, habis Ramadan, masuk Syawal tu seronok sangat gaya, jadi badan tu kuat balik, maknanya mampu puasa. Contohlah ketika itu baru dia nak bayar fidyah. Adakah dia wajib puasa juga
sebab dia dah mampu dan dia belum bayar fidyah, kita sebut tak. Kita sebut tidak wajib dia puasa, malah dia kena bayar fidyah sahaja. Okey. Wa amma man yarju al-bur'a fawajibu as-shaum inda bur'i. Kita sebut tadi wajib bayar mud. Wajib bayar fidyah 1 mud. Tak keluarkan fidyah 1 mud ke atas mereka yang tidak mampu puasa disebabkan apa? Tidak ada harapan sembuh. Berbeza kalau mereka yang ada harapan sembuh. Dia tinggal puasa kali ni sebab sakit, tapi sakit dia tu ada harapan sembuh. Boleh jadi selepas sebulan dia sembuh. Doktor sebut lagu tu tak? Jadi ketika dia sembuh, dia kena puasa qada balik. Sebab ketika dia sakit tu, kewajipan puasa datang kat dia. Datang nak hinggap kat dia. Tiba-tiba sebelum hinggap tu, tak. Tengok-tengok ada manik, perkara yang menghalang daripada dia tu boleh puasa, iaitu sakit. Maka dia dibenarkan untuk tidak puasa. Tapi kewajipan tu ada datang kat dia. Maka bila kewajipan tu ada datang kat dia, bila mana dia sembuh nanti dia kena qada. Berbeza dengan masalah mereka yang tidak ada harapan sembuh. Walau akhara nahwu al-harami al-fidyata an as-sanati al-ula lam yajid syai'un lit-ta'khir li'anna wujubha 'ala at-tarahi. Kalau orang tua tak dia tak puasa, patutnya dia kena bayar fidyah. Hari ni tak puasa, bayar fidyah untuk hari ni, esok untuk esok. Tapi dia tak bayar 30 hari, tak bayar sampai Ramadan akan datang tu. Tak. Apa yang wajib ke atas dia? Tak wajib apa-apa. Dia lambatkan untuk bayar fidyah tu tak wajib apa-apa ke atas dia. Sebab memang wajib bayar fidyah itu ala tarahi, bukan ala al-fawr. Boleh bayar bertangguh-tangguh, tak wajib bayar segera. Jadi itu tarik yang pertama, iaitu fawat nafsis saum, luputnya puasa itu sendiri. Ada beberapa gambaran, 2 tak? Pertama, orang tu tinggal puasa, kemudian mati dan tak sempat nak qada. Tak. Jadi dia telah meluputkan nafsus saum. Begitu juga mereka yang tak puasa sebab tua sangat ataupun sebab ada sakit yang tidak ada harapan sembuh, mereka juga telah meluputkan nafsus saum. Tarik yang kedua, tak wajib bayar fidyah ke atas mereka yang meluputkan fadilat waktu, iaitu fadilat waktu puasa Ramadan, fadilat Ramadan. Waktu sini maksudnya puasa Ramadan itulah. Apa beza dengan yang tadi? Wallahu alam. Yang saya nampak bezanya ialah yang tadi tidak ada harapan untuk qada. Yang kedua ni dia ada harapan untuk qada. Jadi dia kena bayar fidyah sebab dia merosakkan puasa hari ni. Bila dia rosakkan puasa hari ni, terlepas dah bagi dirinya fadilat puasa, iaitu fadilat Ramadan bil khusus. Itu. Dan dia kekal boleh puasa. Jadi as-saum nafsuhu tak kekal boleh dilakukan, cuma atas nama qada di masa-masa akan datang. Tak. Boleh. Kat sini dia yufawwid ala nafsi fadilatul waqti. Begitu. Sikit lagi. Wa 'alal hamili. Tu tarik yang kedua siapa dia? Wa 'alal hamili wal murdi'ati idza aftarata khaufan 'alal waladi ma'al qada. Dan wajib fidyah, iaitu 1 mud min ghalibi kutil balad 'alal hamil, ke atas orang yang hamil dan juga ke atas orang yang menyusukan anak. Sama ada menyusukan anak itu anak dia tak, ataupun anak orang lain. Sama ada dia menyusukan anak orang lain tu secara free ataupun berbayar. Tak.
idza aftarata khaufan al-walad. Kalau dua orang itu, iaitu orang yang hamil dan juga orang yang murdi'ah, menyusukan anak itu, berbuka kerana takut mudarat kepada anak. Apa takut mudarat kepada anak? Takut berlaku kepada anak perkara-perkara yang mengharuskan tayamum. Seperti anak tergugur dan mati, seperti kurangnya susu, dan sebagainya. Fa illam tata'ayyan, sekalipun tidak ta'ayyun mereka kena susukan anak itu. Contohnya ada orang lain boleh menyusu, tapi dia nak menyusukan juga, dia boleh berbuka kalau dia takut memberi mudarat akan puasanya ke atas anak itu. Maknanya kalau dia puasa, susu tak banyak, jadi anak tu makin kecil makin sakit lah. Menyebabkan kesakitan, penyakit, ataupun menyebabkan anak tu gugur. Kalau hamil Okey. Mereka berbuka tu hukumnya apa? Hukumnya harus. Tak wajib, harus. Bal yajib. Harus itu selagi mana tidak menyebabkan ataupun tidak takut berlakunya mudarat pada si budak kecil itulah, ataupun janin. Kalau takut menyebabkan mudarat pada anak ataupun pada janin dalam perut, ketika itu wajib berbuka. Wajib berbuka tu bagi siapa? Bagi orang yang menyusu dengan berbayar ataupun mutatawwi'ah secara free, kalau tidak ada ibu susu yang lain yang dah berbuka. Contoh, ada ibu susu yang lain yang memang tak puasa sebab haid, maka mutatawwi'ah dan mustajirah tadi tu tak boleh nak berbuka, sebab dia boleh berserah kepada murdi'ah muftirah tu untuk susukan anak tu. Ataupun semua pakat puasa, cuma ada dua orang yang lain yang boleh menyusukan anak, dan bila mereka menyusukan anak, walaupun mereka tak berbuka, mereka sihat sahaja. Mereka pun sihat, anak pun sihat. Mana susu banyak sungguh dua orang ni. Jadi ketika itu al-mutatawwi'ah dan mustajarah ni tak boleh nak berbuka sebab nak menyusukan anak, ataupun sebab nak nak jaga janin, tak boleh. Sebab nak menyusukan anak lah, sebab nak menyusukan anak, yang janin tu lain. Kerana ada dah orang lain, walaupun orang lain tu puasa, tapi orang lain tu boleh menyusukan anak itu dalam keadaan tidak memberi mudarat kepada diri si penyusu dan juga anak itu sendiri. Maksudnya susu perempuan tu banyak lah, tak perlu berbuka pun banyak susu, boleh. Allah. Wala tata'addad al-fidyatu bi ta'addudil aulad. Okey, fidyah tidak berbilang-bilang dengan berbilang-bilangnya anak. Contoh, ada anak 5 orang, jadi berbuka untuk menyusukan anak 5 orang ni. Dia takut kalau dia tak berbuka, anak 5 orang ni mati, ataupun anak 5 orang ni makin kurus ataupun datang penyakit. Tu. Adakah dia kena bayar 5 fidyah sebab dia berbuka untuk jaga 5 orang anak yang menyusu? Tak, kena bayar 1 fidyah sahaja. Sebab fidyah itu ganti kepada puasa. Puasa yang dibatalkan hanya sehari, maka gantinya juga satu lah, iaitu 1 fidyah. Berbeza akikah. Akikah ni ialah fidyah bagi setiap anak. Jadi kalau anak tu kembar 3 orang, kena 3 akikah. Kena 3 akikah. Kalau 2 orang, 2 akikah. Walau aftarat al-maridatu aw al-musafiratu bi niyyati at-tarakhus li ajli as-safar la lil walad lam yalzamhuma fidyatun wa kadza in atlaqata aw aftarata lis-safari wal walad. Kalau orang yang sakit
ataupun orang yang musafir berbuka sebab diberi keringanan oleh syarak untuk berbuka. Kita sebut dah sebelum ni, orang yang sakit, yang kalau dia puasa juga menyebabkan mubihut tayammum, ataupun orang musafir kalau keluar daripada umran kawasannya sebelum daripada subuh, maka boleh berbuka. Jadi perempuan ni sakit, perempuan ni musafir, dia berbuka disebabkan dapat keringanan daripada syarak. Dia berbuka tu sebab dia safar, sebab dia sakit. Lepas dia berbuka tu dia menyusukan anak. Ketika itu tak wajib bayar fidyah sebab dia berbuka bukan untuk anak. Dia berbuka bukan atas sebab dia tu nak menyusukan anak, tak. Dia berbuka atas sebab lain, iaitu sebab dia tu musafir, sebab dia tu sakit. Cumanya lepas berbuka tu ada anak, dia menyusukan anak tu. Jadi anak tu tabak, mengikut, bukan asal kepada tujuan dia berbuka. Begitu kalau dia atlaq. Atlaq juga tak wajib bayar fidyah. Atlaq tu apa dia? Kita tanya dia, kamu berbuka ni untuk siapa dia? Adakah kamu berbuka sebab nak bagi nyusu anak, takut anak tu datang mudarat, atau kamu berbuka sebab kamu ni musafir? Kata tak tahu, aku pening, aku pun tak tahu aku ni berbuka untuk apa. Ketika itu juga tak wajib bayar fidyah. Ataupun dia berbuka dua tujuannya. Aku berbuka ni sebab pertama syarak bagi keringanan kerana aku musafir, sebab kedua memang aku nak bagi anak aku ni minum susu. Kalau aku tak berbuka, susu aku tak banyak, anak mudarat, sebab tak aku buka. Jadi dia berbuka sebab dua perkara, sebab safar dan juga sebab walad. Ketika itu juga tak perlu bayar fidyah. Sebab wajib bayar fidyah kalau orang yang hamil, kalau orang yang murdiah itu membatalkan puasa kerana takut mudarat kepada anak sahaja. Kalau dia takut mudarat kepada anak dan diri dia, ataupun takut mudarat kepada diri dia sahaja, ketika itu wajib qada sahaja dan tak perlu bayar fidyah. Kat sini berbuka untuk orang lain sahaja, wajib bayar fidyah, satu hari satu mud, dan juga kena qada. Boleh Okey. Ma'al qada tu maksudnya kena qada lah. Kena qada. Jadi al-hamil wal murdi'ah idza aftarata khaufan an walad kena apa? Kena fidyah ma'al qada. Tapi kalau berbuka khaufan, takut ke atas diri dia dan anak, ataupun ke atas diri dia sahaja, tidak ke atas anak, maka kena qada sahaja, tak perlu bayar fidyah. Selesai. Wa ala man aftara li inqadhi hayawan musyrifin ala al-halak. Begitu juga wajib qada dan juga wajib fidyah ke atas apa? Ala man aftar, ke atas mereka yang berbuka li inqadhi hayawan, untuk menyelamatkan hayawan yang muhtaram, tu qaid, musyrifin ala al-halak, hayawan itu hampir-hampir nak mati, ataupun hayawan itu hampir-hampir nak hilangnya apa? Manfaat tubuh badan ataupun anggota badan itu sendiri. Okey. Boleh jadi sebab terbakar ke, sebab tenggelam ke, sebab orang nak bunuh ke. Contohnya macam mana? Kita tengok orang lemah. Kita nak selamatkan orang lemah tu. Tapi kalau kita tak minum air dulu, tak makan dulu nasi boleh 2-3 suap, maka kita terjun ke sungai, kita pun dibawa oleh ombak tu, oleh aliran air tu. Jadi untuk kita kuat badan, selamatkan dia, kita kena buka dulu. Kita berenang, pegang dia, kita boleh berenang sampai ke tebing balik. Tu. Ataupun abang-abang bomber kita, nak main dengan api yang besar, nak terbakar rumah ke, madrasah ke, sekolah ke, apa semua, nak pergi selamatkan tu mesti ada tenaga. Contoh berlaku kes tu dekat nak buka sangat dah, badan tak berkuat dah. Jadi puak-puak tu, abang-abang bomber tu boleh makan dulu, boleh sepinggan, dan sepinggan matilah kawan tu. Makanlah sekadar untuk dapatkan kekuatan badan sikit, dia pun masuk dalam api tu. Untuk selamatkan orang lain. Itu maksudnya.
Jadi abang bomber tu ataupun kita yang nak selamatkan orang lemas tu dan sebagainya, kita boleh berbuka. Kita boleh berbuka. Okey. Cuma kena ingatlah, kita boleh berbuka itu kalau kita nak selamatkan orang tu, kalau proses nak selamatkan orang tu tak berjaya kecuali dengan berbuka. Dengan makna kalau berlaku kes kebakaran ataupun orang lemas tu pada lepas subuh badan kita kuat lagi sebab baru makan sahur dah. Tu tak boleh buka. Nah, tu kalau dah petang-petang badan tak kuat dah, kena ada tenaga, kena ada makan minum dulu, maka kita boleh buka. Sebab terhentinya pada makan dan minum tu nyawa orang, keselamatan tubuh badan orang. Tak, keselamatan manfaat tubuh badan orang, maka wajib juga berbuka ketika itu. Okey, kalau kita tengok matan disebut apa? Wa ala man aftara li inqadhi hayawan. Hayawan ni benda hidup. Benda hidup. Okey. Macam mana pula kalau kita batalkan puasa sebab nak selamatkan benda mati? Contohnya motor kita jatuh gaung ke, tak, ataupun jatuh sungai ke. Duit kita ke 2-3 ribu ringgit masuk dalam sungai, nak dapatkan tu kita kena ada tenaga dulu, kita pun berbuka. Jadi nak selamatkan benda yang mati, benda yang tak bernyawa. Tak, adakah kita kena bayar fidyah? Khilafun baina al-imami Ibn Hajar wal imami Ar-Ramli. Okey, kita baca Menurut Imam Ramli, kalau kita nak selamatkan benda yang mati, tak, sama ada milik kita ataupun milik orang lain, contoh duit kita jatuh dalam sungai ataupun duit orang lain, maka kita berbuka untuk selamatkan duit tu. Tak, menurut Imam Ramli tak perlu bayar fidyah. Okey. Dan menurut Imam Ramli juga, kalau kita nak selamatkan benda hidup, hayawan yang hidup, lembu ke, kambing ke, anak orang ke, tak, jatuh dalam sungai tu, ketika itu kalau anak tu anak kita, anak yang jatuh dalam sungai tu anak kita ataupun binatang kita, tak, maka wajib bayar fidyah. Tapi kalau kita selamatkan anak orang lain, tak, yang lemas ataupun hayawan orang lain, binatang orang lain yang lemas, maka tak wajib bayar fidyah. Jadi itu Imam Ramli sebut kalau selamatkan benda mutlaqan, sama ada benda orang lain ataupun benda milik kita yang mati, yang tidak hidup, seperti duit tadi, maka tak wajib bayar fidyah. Kalau nak selamatkan benda hidup, hayawan, tengok keadaan. Kalau hayawan tu milik kita, maka bayar fidyah. Kalau hayawan tu milik orang lain, maka tak wajib bayar fidyah. Imam Ibn Hajar pula samalah, ada perincian. Anal hayawan al-muhtarama tajibul fidyah bil fitri li inqadhi. Kalau ada hayawan yang muhtaram yang dimuliakan oleh syarak, contohnya anak lembu, anak kambing orang dan sebagainya, jatuh dalam sungai, tak, wajib berbuka. Kalau terhenti pada berbuka tu, barulah boleh selamatkan mereka, maka kena berbuka. Dan wajib fidyah. Sebab apa wajib fidyah? Li'annahu in kana adamiyan hurran aw ghaira adami wa huwa lahu irtafaqa bihi syakhsan. Sebab kalau yang jatuh dalam gaung tu, dalam sungai tu manusia yang merdeka, ataupun bukan manusia tapi benda hidup, dan benda hidup itu milik kita, tak, contoh lembu kita,
Maka ketika itu irtafaqa bihi syakhsan. Maka ketika itu kalau kita berbuka, maka ketika itu akan dapat manfaat dua orang. Pertama kita, sebab kita berbuka, jadi dapat manfaat dengan berbuka. Yang kedua, orang yang kita selamatkan tu dapat manfaat sebab diselamatkan oleh kita. Jadi apa-apa perkara yang manfaat itu diperolehi oleh dua orang, tak, maka wajib padanya fidyah. Wajib padanya fidyah. Dua orang dan ke atas. Tak, memberi manfaat kepada dua orang dan ke atas, maka wajib padanya fidyah. Kat sini kita nak selamatkan manusia, ataupun kita nak selamatkan lembu milik kita yang jatuh dalam sungai tu. Kita berbuka, jadi kita dapat manfaat dengan berbuka. Lembu itu yang milik kita tu, ataupun orang yang ada duduk dalam tu dapat manfaat sebab selamat disebabkan kita selamatkan mereka. Jadi dua orang dapat manfaat kat sini, maka wajib bayar fidyah. Itu kaedah. Bila dapat manfaat itu dua orang, maka kena bayar fidyah. Okay, kalau yang jatuh itu hamba dalam sungai itu hamba, ataupun hayawan milik orang lain, tak, ketika itu bukan dua orang dapat manfaat, malah tiga orang. Kita dapat manfaat sebagai al-munqidh, penyelamat. Kita dapat manfaat dengan kita berbuka. Tu manfaat kita boleh berbuka. Yang kedua, si hamba tu selamat, dapat manfaat juga, selamat. Selamat tu manfaat lah. Ataupun hayawan tu selamat. Yang ketiga lah pemilik bagi hayawan, pemilik bagi hamba. Pemilik itu juga dapat manfaat, iaitu barang-barang dia selamat. Hamba dia selamat, hayawan dia selamat. Maka gambaran ini melahirkan yang dapat manfaat itu ialah tiga orang. Maka bila dua orang dapat manfaat dah kena bayar fidyah. Kalau tiga orang dapat manfaat, maka lebih-lebih lagi lah kena bayar fidyah. Itu kalau benda hidup. Ini pandangan Imam Ibn Hajar ni. Itu kalau benda hidup. Kalau benda mati pula, wa in kana ghairu hayawan, ada perincian. Kalau yang jatuh dalam sungai itu bukan hayawan, maknanya bukan benda hidup, contoh duit, 2,000, 3,000 jatuh, tak, kita pun berbuka untuk selamatkan duit tu. Tengok keadaan. Kalau duit tu duit orang lain, contoh duit Zaid, bukan duit kita, duit Zaid jatuh, tak, kita buka untuk selamatkan duit Zaid. Ketika itu kena bayar fidyah. Sebab apa? Sebab manfaat dapat oleh dua orang. Pertama, kita dapat manfaat dengan berbuka untuk selamatkan duit tu. Yang kedua, tuan bagi pemilik duit, dia dapat manfaat, iaitu duitnya selamat. Jadi dua orang dapat manfaat. Irtafaqa bihi syakhsan. Wa in kana lahu fala fidyah. Kalau duit tu duit kita, kalau duit tu duit kita, maka tak wajib bayar fidyah. Sebab yang dapat manfaat hanya satu, iaitu kita. Kita dapat manfaat dengan berbuka, dan kita dapat manfaat sebab duit kita selamat. Cuma berapa orang yang dapat manfaat tu? Seorang je lah, kita seorang je. Tak. Jadi tak boleh berbuka. Bukan tak boleh berbuka, boleh berbuka cuma tak bayar fidyah. Silap kan? Boleh berbuka cuma tak wajib bayar fidyah. Tak wajib bayar fidyah. Jadi bezanya pada buka hayawan ni, Imam Ramli sebut apa? Imam Ramli sebut kalau nak selamatkan buka hayawan, iaitu benda mati, tak perlu bayar fidyah. Imam Ibn Hajar buat perincian. Dan tengok kat sini pendapat Imam Ibn Hajar lebih dekat dengan kaedah lah. Kalau nak selamatkan harta orang lain, maka kena bayar fidyah sebab padanya ada irtafaqa bihi syakhsan. Tapi kalau nak selamatkan harta sendiri, maka irtafaqa bihi syakhsun wahid, wa huwa al-malik. Wa huwa al-malik, iaitu diri kita sendiri. Tak, ketika itu tak perlu bayar fidyah. Boleh tak? Boleh tak? Tak tahu saya cakap dengan siapa ni. Dah kita rakam ni pun. InsyaAllah khair. Walaupun yang dengar tak ramai, maksudnya kita dulu dapat manfaat. Sebab saya nak mengajar ni, saya baca dulu. Jadi bila saya baca tu, banyaklah manfaat saya dapat. Jadi ala kilal halain, sama ada orang dengar atau tak, kekal dapat manfaat kepada diri saya jugalah. Cuma kalau orang dengar itu lebih baik, manfaatnya meluas, mutaaddi.
Yang terakhir, okey, sebelum kita masuk yang terakhir, kita beritahu dulu. Jadi tarik yang kedua ini wajib bayar fidyah disebabkan apa? Seseorang itu meluputkan fadilat waktu. Fadilat berpuasa pada bulan Ramadan. Fadilat berpuasa pada bulan Ramadan sudah tentu berbeza dengan fadilat qada Ramadan pada bulan selain Ramadan. Tak. Jadi orang yang hamil, orang yang murdi'ah, orang yang berbuka nak selamatkan hayawan ataupun selain daripada hayawan yang hampir-hampir rosak mati tak, mereka ni akan qada juga nanti. Cuma bila mereka berbuka pada bulan Ramadan, mereka dah terlepas fadilat puasa pada bulan Ramadan. Golongan pertama, tak, memang tak boleh nak qada. Memang tak boleh nak qada. Tidak ada harapan sembuh tua sangat. Jadi tidak ada waktu untuk qada. Jadi mereka telah merosakkan nafsus saum. Okey. Boleh. At-tariqus tsalits. Tarik yang ketiga. Tak. Perkara yang ketiga yang mewajibkan bayar fidyah ialah ta'khirul qada. Wa 'ala man akhara al-qada'a ila ramadana akhara bighairi udhrin. Bighairi udhrin. Tak apa, kita baca. Jadi yang ketiga ini ialah golongan yang mentakhirkan qada. Qada Ramadan. Qada Ramadan. Contohnya dia tinggal Ramadan 2 hari. Tak. Dia tinggal Ramadan 2 hari. Dia tinggal Ramadan 2 hari tu sebab apa? Tak kisah. Sama ada sebab uzur, sebab sakit, maka dia tak puasa 2 hari. Ataupun saja malas puasa, dia tinggal 2 hari, malas. Tak. Jadi sebab berbuka tu tak kisah, sama ada sebab keuzuran ataupun sebab sebab saja nak berbuka, sebab malas nak puasa. Tak. Dua-dua keadaan ni, kalau dia tak lambatkan qada sampai masuk Ramadan yang akan datang, dan perbuatan dia melambatkan qada sampai masuk Ramadan akan datang itu bighairi udhrin, tanpa uzur. Sekira-kira dia ada waktu untuk qada tapi dia tak nak qada. Okey, Ramadan 2010 ni. Tak. Dia tinggal 2 hari, sengaja ataupun tidak sengaja. Habis Ramadan, masuk Syawal. Satu Syawal tak boleh puasa, haram. 2 Syawal tu, mereka yang tinggal secara sengaja wajib qada dah. Kena segera qada sebab tinggal secara sengaja. Yang tinggal sebab sakit boleh tangguh. Tak ada masalah. Yang penting dia qada sebelum Ramadan akan datang. Ala kulli hal dua-dua dia tak qada. Sedangkan sihat. Syawal boleh puasa, tak nak puasa, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, tak puasa juga buat ni walaupun mampu puasa. Sampailah masuk Ramadan 2021. Begitu. Tak. Ketika itu mereka kena bayar fidyah dan juga qada. Dengan makna dia tinggal 2 hari tadi. Bila masuk 2021 Ramadan, puasa dalam Ramadan tu penuh. Lepas habis Ramadan tu kena bayar fidyah. 2 fidyah sebab 2 hari. Setiap hari 1 fidyah, jadi 2 fidyah. Lepas tu dia kena qada. Berapa hari qada? Qada 2 hari je. Qada tak bertambah. Yang bertambah ialah fidyah. Kalau bertambah ni tahun kita akan terang. Okey. Sebab apa kena fidyah tu? Li khabarin dha'ifin fih. Sebab ada khabar yang dhaif. Tak. Jadi khabar dhaif ni walaupun disebut oleh fuqaha, tidak diistimbat daripadanya hukum, itu sebagai satu teori, tapi amali mereka juga mengeluarkan hukum berdasarkan hadis dhaif. Dan boleh dibaca dalam kitab-kitab disebut perkara ni. Okey. Jadi kat sini intimat kepada khabar dhaif. Tapi bukan khabar dhaif berhenti kat situ, tak. Lakin wafaqahu ifta'u sitti min as-sahabah. Khabar dhaif itu dikuatkan dengan fatwa 6 sahabat Nabi. Dan tidak ada orang yang khilaf dengan 6 orang sahabat ni. Sahabat lain tak ingkar.
dengan fatwa 6 orang sahabat ni. 6 orang sahabat ni memberi fatwa kalau takhirkan Ramadan kena bayar fidyah. Sebab lain ialah dia sengaja mentakhirkan, maka didenda lah untuk bayar fidyah. Jadi ada 3 dalil ni sebab apa kena bayar fidyah. Pertama, berpegang kepada khabar walaupun dhaif. Yang kedua, khabar dhaif itu disokong oleh ifta' fatwa 6 orang sahabat Nabi dalam masa yang sama, tidak ada mukhalif bagi mereka, maknanya ijma' lah tu. Lepas tu tidak ada ta'adi. Lepas tu wujudnya ta'adi, sengaja taksir mereka menangguhkan puasa sampai masuk Ramadan akan datang. Okay. Apa beza qada Ramadan dengan qada salat? Qada salat kita tinggal solat Zuhur, tak? Kita boleh qada solat Zuhur tu selepas asar ataupun sebelum asar. Mana walaupun dah masuk solat fardu lain, kita tetap boleh qada dan tak perlu bayar fidyah ke apa, tak perlu. Tapi Ramadan bila kita tak qada, dah masuk Ramadan akan datang, kena bayar fidyah. Apa bezanya? Bezanya puasa ni, kalau kita takhirkan sampai masuk puasa akan datang, puasa yang kita tinggal ni 2 hari ni, tak, pada 2010 tak boleh kita nak cover dalam puasa 2011 tu. Sebab 2011 tu 30 hari tu, 30 hari tu lah untuk 2020 2021. Tak. Jadi 2 hari tu nak dipuasakan pada puasa Ramadan 2021 boleh tak? Tak boleh. Sedangkan kalau solat boleh. Tak, solat nak kamu tinggal Zuhur, kamu nak qada sebelum asar ke, selepas asar ke, selepas maghrib, selepas isyak, tak ada masalah. Pada sudut tak ada masalah. Pada sudut dosa tu cerita lain. Lambatkan qada tu ada perincian, sama ada tinggal solat secara uzur ataupun tidak, itu perincian lain. Itu beza dia. Okey. Tadi kita sebut wajib fidyah kalau apa? Kalau takhir qada ila Ramadan akhar bighairi uzrin, tanpa uzur. Dengan makna kalau mereka mentakhirkan qada sampai masuk Ramadan akan datang dengan uzur. Contohnya uzur safar. Contoh uzur safar. Contohnya dia tinggal 2 hari puasa Ramadan, lepas tu masuknya 2 Syawal tu terus dia ada keuzuran, iaitu sentiasa bersafar, dalam safar sampailah masuk Ramadan akan datang. Jadi safar dia anggap sebagai satu keuzuran untuk tinggalkan puasa. Jadi dia pun tak puasa lah sebab tak mampu dan sebagainya. Ataupun dia menyusukan anak setahun. Kalau puasa menyebabkan susu tak banyak ataupun mudarat pada anak. Ataupun dia lupa untuk qada sampai masuk Ramadan akan datang. Ataupun dia jahil hukum mentakhirkan qada Ramadan yang ditinggalkan sampai masuk Ramadan akan datang tu haram, dia tak tahu hukum tu, walaupun dia mukhalid bil ulama, duduk dengan ulama. Tak. Ketika itu tak wajib bayar fidyah, tapi kena qada. 2 hari tu kena qada fidyah, tak perlu bayar. Sebab puak-puak ni puak yang ada keuzuran sebab safar, sebab menyusu, sebab lupa, mereka tu boleh melambatkan adab. Maka untuk melambatkan qada itu lebih aula, dibenarkan. Baca sikit lagi. Mana tadi? Wa qadiyatu kalamihim annahu law shufiya aw aqama muddatan tamakkana fiha min al-qada thumma safara fi Sya'ban masalan wa lam yaqdi lazimatul fidyah. Tu jelaslah. Dia tinggal puasa Ramadan 2 hari. Syawal dia boleh qada, lepas tu Dzulqa'dah, Dzulhijjah boleh qada belaka. Masuk bulan Sya'ban tak, dia musafir sebulan dalam bulan Sya'ban tu. Lepas tu masuk Ramadan. Lepas tu kita suruh bayar fidyah sebab kamu takhirkan qada. Tak, dia kata aku tak nak qada sebab aku bulan Sya'ban tu musafir. Tak, jadi tak wajib qada. Kata dia, aku ada uzur daripada aku qada sebab aku sedang musafir bulan Sya'ban. Kita jawab balik,
dah daripada bulan Syawal nak masuk bulan Syaban tu, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah tu, kenapa kamu tak qada? Jadi kena qada, kena bayar fidyah jugalah, sebab ada waktu untuk dia qada. Itu daripada bulan Zulhijjah, daripada bulan apa? Syawal sampai sebelum Syaban. Sebab Syaban baru dia start musafir. Jadi dalam sebulan Syaban tu memang tak boleh qada lah. Alasan dia tu diterima juga sebab dia safar. Tapi sebelum masuk bulan Syaban tu, bukan adakah ada beberapa bulan tu yang boleh kamu qada? Kenapa tak qada? So wajib juga fidyah. Okey, kalau hamba abdi, hamba yang pure, alqin, seluruh badan hamba. Tak, bukan hamba mumba'at, hamba kini seluruh badan dia hamba. Wajib bayar fidyah tak? Kalau dia lambatkan qada. Tak wajib bayar fidyah. Sebab apa? Bayar fidyah dia kena dengan duit. Kawan tak ada duit tak? Tak ada duit lah sebab dia hamba. Okey. Kalau dia merdeka dan dia cari dah ada merdeka tu, dia kerja apa semua dapat duit, wajib tak dia bayar fidyah? Tak, disebabkan dia takhir qada puasa Ramadan ketika mana dia hamba dulu. Ada khilaf. Sebahagian kata wajib, sebahagian kata tak. Okey, wa talzamul fidyah bi tahaqquqil fawat wa in lam yadkhul Ramadan. Falau fatahu 10 min Ramadan fama tabaqi 50 min Sya'ban lazimahu 15 muddan 10 li asli as-shaum wa 5 lit ta'khir id law 'asha lam yumkinhu illa qada'u 5. Ni cantik masalah ni. Dia sebab apa? Wajib fidyah disebabkan yakinnya luput untuk qada puasa Ramadan yang lepas, sekalipun belum masuk Ramadan yang akan datang. Contoh seorang tu, tak, kita sebut Zaid lah mudahnya. Zaidun. Nama dia Zaidun. Zaidun meninggalkan 10 hari daripada Ramadan. Tak, dia tak qada. Syawal dia tak qada, Zulqa'dah, Zulhijjah dia tak qada. Sedangkan dia mampu. Sampailah masuk apa? Sampailah masuk bulan Syaban. Sampai masuk bulan Syaban. Baki 5 hari lagi nak masuk Ramadan. Maknanya dalam 26 Syaban lah. 26, 27, 28, 9, 30. Lepas 1 Ramadan. Tak. Masuk 25 Syaban, dia mati. 26 Syaban. Dia mati pada 26 Syaban. Apa yang dia kena bayar? Dia kena bayar 15 cupok. 15 cupok ataupun 15 fidyah. Sebab apa 15? 10 cupok dia kena bayar disebabkan dia kena bayar berapa? 15 mud. 15 fidyah. Sebab apa? 10 asli shaum. 10 kerana asal puasa. Kita dah belajar tadi kan? Kalau seseorang tu mati sebelum sempat qada, maka setiap hari yang dia tinggal tu kena bayar 1 cupok, 1 fidyah. Maka dia tinggal 10 hari dan dia mati sebelum sempat qada, sedangkan dia mampu qada. Dia kena bayar 10 cupok. Lepas tu 5 lagi datang daripada mana? 5 lagi tu sebab takhir. Sebab takhir. Orang akan cakap, Ustaz, kawan tu belum masuk Ramadan akan datang, bulan Syaban. Kita jawab, memang masih bulan Syaban, belum masuk Ramadan yang akan datang ni. Sebab baki 5 hari lagi baru masuk Ramadan. Tapi kalau dia hidup sekalipun, contoh dia hidup pada 26 bulan tu, dia boleh qada berapa hari? Dia sepatut qada 10 hari tak? Dia boleh qada berapa hari kalau dia hidup pada 26 tu? 5 hari je, 26, 27, 28, 9, 30. Jadi dia hidup, dia sempat qada 5 hari saja. Jadi confirm 5 hari tu akan berlaku takhir. Maka 5 cupok lagi tu disebabkan dia tu takhir. Jadi 15 cupok, 10 cupok sebabkan dia mati sebelum sempat qada. Di asli shaum, 5 cupok lagi tu disebabkan takhir.
Disebabkan apa? Takhir. Jadi ini tarik yang terakhir yang mewajibkan fidyah itu takhirul qada. Cuma kat sini tak disebut dah. Kita sebutlah. Fidyah bagi takhirul qada ni dia akan bertambah ataupun akan berbilang-bilang disebabkan berbilang-bilangnya tahun. Kita ambil contoh Zaid tinggalkan puasa selama sehari daripada bulan Ramadan. Tak. Dan dia mampu qada tapi tidak qada. Masuk Ramadan contoh 2020 dia tinggal. Masuk Ramadan 2021. Tak. Habis puasa 2021 dia kena qada puasa yang dia tinggal sehari pada tahun 2020. Tak. Dan dia kena bayar fidyah satu cupak. Okey, kalau dia tak qada juga masuk pula 2022. Tak. Ketika itu kita sebut dia kena qada sehari dan kena bayar dua cupak. Sebab apa kena bayar 2 cupak? Sebab dia lambatkan selama 2 tahun. Iaitu 2021 dia tak qada, masuk 2022 pun tak qada lagi. Kena bayar 2 cupak. Qada berapa hari? Kekal sehari sebab dia tinggal sehari je. Masuk 2023. Dia tak qada lagi. Sedangkan dah masuk puasa 2023. Habis puasa 2023 tu dia kena qada sehari sahaja puasa yang dia tinggalkan pada 2020 dan dia kena bayar fidyah sebanyak 3 cupak. Begitu. Jadi yang berulang yang bertambah itu ialah apa dia? Fidyah. Puasa tak bertambah. Sehari tu ialah dia kena qada. Dah. Dan perlu diingat juga yang mewajibkan fidyah ialah disebabkan dia takhir qada. Okey, kalau seseorang tu takhir bayar fidyah, adakah bertambah fidyah dia? Contoh, dia tu tinggal sehari puasa Ramadan pada 2020. Masuk 2021, sebelum masuk 2021 dia dah masuk 2021 dia masih belum qada. Bila dia belum qada, maka apa dia perlu buat? Dia perlu buat bila dah habis puasa 2021 tu dia kena bayar fidyah 1 cupak. Lepas tu dia kena puasa 1 hari. Tak, okey. Dia puasa 1 hari. Contoh dia puasa 2 Syawal dah puasa dah. Puasa ganti apa? Puasa ganti qada pada 2020 yang dia tinggal sehari tu. Tapi dia tak bayar lagi fidyah. Sepatutnya kena bayar fidyah 1 cupak. Sepatutnya kena bayar fidyah 1 cupak, dia tak bayar lagi. Okey, fidyah tu 10 tahun dia tak bayar. Okey, selepas 10 tahun tu adakah fidyah tu bertambah jadi 10 cupak? Kita sebut tak bertambah, kekal hanya wajib bayar 1 cupak sahaja. Sebab apa? Kamu takhirkan bayar fidyah. Maka bila takhirkan bayar fidyah sedangkan kamu dah qada, maka fidyah tu tak bertambah. Yang menyebabkan tambah fidyah ialah disebabkan kamu takhir qada. Kamu takhir apa? Qada. Semakin lambat kamu qada, semakin bertambahlah fidyah. Berhenti kat situ, jadi satu bab lagi, satu fasal lagi. Habislah bab puasa. Kemudian kita akan masuk bab zakat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.